أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Apa maksud ayat tu? Dan sekiranya kamu dapat melihat kedahsyatan, ketakutan. Sebab bila kita kata lau tu, maksudnya kalau, dia kena ada jawab. Jadi sebenarnya jawab dia dihazafkan, digugurkan. Dan kalaulah kamu dapat melihat tak kala orang-orang yang ingkar sedang diwafatkan, pasti engkau akan melihat kengerian. Ngeri. Apa dia? Ketika itu para malaikat memukul mereka pada wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka. Jadi malaikat yang mencabut nyawa dengan menyentap ini, dalam keadaan macam mana sebenarnya ruh bagi para orang yang ingkar ini dipukul-pukul. Tapi kadang kita pernah lihat, ataupun katalah kita kata orang kafir yang dia mati senang, matilah keadaan pengsan ke, itu yang kita nampak secara zahir. Tapi realiti yang sebenarnya dia dengan Allah saja yang tahu. Macam mana malaikat melayan mereka. Tapi ada pula sahabat Nabi yang mati dalam keadaan terseksa. Macam contohnya Sumayyah. Mati dia macam mana? Disula, terseksa tak? Tapi ketika dia mati tu, roh yang dicabut tu dalam keadaan yang sangat baik. Sakit, memang sakit. Tapi tidaklah sama macam kalau orang kafir yang mati, mungkin mati dia tidur. Oh, senangnya dia mati, belum tahu lagi. Kita belum tahu lagi orang yang mati dalam keadaan tidur tu nampak senang dia mati. Kita boleh bersangka. Tetapi hakikat sebenar bagaimana? Benda tu tak perlu tunjuk secara zahir. Sebab ni namanya apa? Iman. Malaikat mencabut nyawa tu tak perlu ditunjuk kepada kita sebab kita disuruh untuk percaya. Apa maksud iman? Iman maksudnya percaya. Antara sifat orang yang beriman ialah yang kita selalu baca dalam Amanah Rasul. Cuba baca Amanah Rasul. Selalu kita baca sebagai zikir kita. Surah 2 ayat 285. Cuba tengok. Apa antara sifat orang beriman? Surah 2 ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi Rasul iaitu Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya iaitu Al-Quran daripada Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Apa yang ada dalam Al-Quran antara yang diceritakan? Kullun, semuanya. Semua orang beriman itu amana billah, beriman kepada Allah, kemudian wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya.
Jadi antara apa yang malaikat buat yang kita tak nampak tapi perlu beriman. Beriman tu maksudnya percaya dalam keadaan ghaib. Jadi antara yang Allah ceritakan kepada kita tentang malaikat ialah mencabut nyawa dalam keadaan yang dahsyat, yang keras. Kepada siapa? Kepada orang yang ingkar kepada Allah. Jadi kita pun dah sebut tadi, surah An-Nazi'at ini bermula dengan sumpah. Bila kita kata sumpah, ada berapa syarat sumpah? Masih ingat lagi? Rukun sumpah. Rukun sumpah. Pernah kita belajar dulu. Kalau kita kata sumpah, mesti ada berapa rukun? 4. Yang pertama apa dia? Siapa yang bersumpah? Dipanggil sebagai Al-Muqsim. Jadi bila kita baca surah An-Nazi'at ni, demi malaikat-malaikat yang menyentap nyawa dengan keras. Jadi siapa yang bersumpah tu? Dalam surah An-Nazi'at siapa yang bersumpah? Allah. So pertama sekali kita tengok siapa yang bersumpah. Kalau setakat budak-budak bersumpah, takut tak kita? Pakcik jaga pakcik, saya sumpah, saya calahkan kereta pakcik. Tengok pun ketawa kita kan. Tapi kalau seorang ibu bersumpah kepada anak, macam mana perasaan orang yang mendengar? Jadi sumpah ni ada kesan kepada apa? Sumpah ni ada kesan bila kita lihat siapa yang bersumpah. Sekarang siapa yang bersumpah bila kita baca ni? Allah. Tiba-tiba tak ada rasa kesan apa-apa. Something wrong somewhere dalam hati kita. Relax je baca tentang apa? Allah yang pasti datang daripada Allah semuanya kebenaran. Tentang malaikat-malaikat yang bekerja ketika mengambil nyawa ni, Allah yang ceritakan. Adakah kita tidak percaya? Itu persoalan dia. Siapa yang bersumpah? Yang kedua, betul ke benda ni sumpah? Macam nak tahu? Dia kena ada adatul, dia panggil partikel sumpah. Cek dulu, betul ke ini sumpah dengan melihat adatul qasam dia panggil. Jadi partikel sumpah ni contohnya demi. Ada tak perkataan demi dalam ayat ni? Ada. Gunakan perkataan wa. Wan nazi'ati gharqa wa, demi. Jadi sahlah surah An-Nazi'at ini bermula dengan sumpah. Sebagaimana surah-surah lainlah, surah wal as. Wal as demi masa. Jadi yang bersumpah dengan masa tu siapa? Allah SWT. Apa tujuan kita bersumpah? Tujuan bersumpah adalah untuk menegaskan, kan? Untuk menegaskan kita punya hujah atau kenyataan. Jadi kalau Allah bersumpah, mesti Allah nak bersumpah, nak bagi sesuatu yang sangat penting. Jadi yang ketiga pula dipanggil sebagai yang disumpah dengannya. Al-Muqsam bihi. Sebut-sebut Al-Muqsam bihi. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Menerusi surah An-Nazi'at, para malaikat. Penting ni benda-benda yang disumpah ni untuk mendatangkan hujah yang kuat. Macam kita manusia nak suruh orang percaya kata-kata kita, kita bersumpah dengan nama apa? Dengan nama Allah. Tak boleh guna lain dah. Kalau kita kata aku sumpah dengan mak aku, memanglah mak kita tu penting, tapi mana lagi besar kalau orang kata bersumpah dengan Allah. Dan tak boleh pun kita bersumpah menggunakan selain daripada Allah. Tapi Allah, dia bersumpah dengan makhluk-makhluk dia. Jadi makhluk-makhluk yang Allah sumpah dengannya itu dah tentulah hebat-hebat. Contohnya apa? Malaikat. Dan yang keempat ialah perkara yang nak disampaikan.
iaitu al-muqsam alaih. Ini perkara je. Apa sebenarnya yang Allah nak sumpah? Bukan nak sumpah malaikat tu. Bukan nak sumpah malaikat, sebab perkataan kita sumpah ni, aku sumpah kau jadi katak. Bukan yang itu. Allah sumpah menggunakan malaikat untuk apa? Sebenarnya untuk menceritakan tentang berlakunya hari kebangkitan. So inilah sebenarnya yang Allah nak sampaikan dalam surah An-Nazi'at. Tetapi hujah ini perlu disampaikan dengan lafaz sumpah. Dengan lafaz sumpah. Ya. Manusia selalu menyumpah-nyumpah. Tak, itu dia kata benda yang lara je, cakap sia-sia je. Jadi sumpah ni contohnya macam di mahkamah kan. Seorang yang menuduh pasangannya melakukan perkara yang sumbang. Last sekali, saksi tak ada. Kalau seorang yang menuduh orang lain melakukan sumbang, dia kena bawa 4 orang saksi. Zina contohnya kan. Tapi kalau suami dengan isteri, dia boleh dengan sumpah. Kita tak boleh sumpah. Aku sumpah aku nak jumpa dia. Tapi sumpah yang diguna tu adalah sumpah suami dan isteri. Betul kan? Jadi tujuan sumpah tu apa dia? Dia sumpah dengan Allah tu, wabillahi wa tallahi, wallahi wabillahi wa tallahi tu. Untuk apa dia bersumpah? Untuk nak kukuhkan hujahnya, tuduhan kepada pasangan dia tu. Jadi sekarang, apa sebenarnya yang nak disebutkan dalam surah An-Nazi'at ini? Benda yang perlu kita cari ialah ni, perkara yang nak disampaikan tu apa dia? Iaitu tentang hari kebangkitan. Bagaimana nak beritahu kepada orang yang tak mau dengar kata? Dia kena mula dengan sumpah. Dengan sumpah. Jadi di mana jawab sumpah tu? Ataupun dia punya perkara yang nak disampaikan itu pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6. Jadi yauma tarjufur rajifah. Yauma maksudnya apa yauma? Pada hari tarjufur rajifah, berlakunya tiupan pertama yang menggoncangkan. Jadi di sini ada perkataan digugurkan. Iaitu apa dia? Jawab sumpah tu, ataupun disebut sebagai apa kita sebut al-muqsam alaih. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan cepat atau dengan lemah lembut, dan demi malaikat yang turun naik antara langit dan bumi ini dengan cepat, lalu mendahului antara satu sama lain dengan kencang, yang mengaturkan segala urusan. Kemudian Allah kata apa dia? Hari kiamat pasti berlaku. Bila? Pada hari ditiupnya siupan yang pertama. Jadi cerita sebenar apa dia? Nak cerita tentang hari kebangkitan yang orang-orang musyrik ini tak beriman terhadapnya. Jadi didatangkan dengan sumpah-sumpah dulu. Jadi surah ini, kalau kita lihat ayat yang ke-7, tatsba'u harradifah, yang tiupan tadi akan disusuli dengan tiupan yang lain, tiupan yang kedua. Jadi ada berlaku berapa tiupan untuk berlakunya hari kiamat? Ada berlaku 2 tiupan. Nak bagi tahu betapa lemahnya manusia,
Dengan hanya tiupan, kita mati semuanya. Boleh tak kalau kita tiup contoh, mati. Kan selalu kita buat gitu. Ni ayah tiup je ni terbalik ni. Kan orang-orang yang hebat, yang apa belajar silat yang kononnya hebat tu, yang boleh kita hantar ke Palestin sepatutnya lah. Tapi dia buat video je. Pernah tengok video-video tu? Tiup je pun, dah terbalik lah kawan dia tu. Kan itu tak betul lah tu. Tu semua sihir ataupun tak sihir apa dia? Membohong je lah tu kan. Tapi orang akan tunjuk hebat dengan cara macam ni, tiup. Ni aku tiup je terbalik ni. Tiup. Ni betul-betul tiup. Dengan hanya tiupan, apa berlaku kepada manusia? Semua mati. Jadi hebat ke manusia ni? Malaikat pula macam mana? Kan begitu hebat tadi. Bahkan malaikat juga akan mati. Jadi itulah dia kelemahan manusia. Dengan hanya tiupan, semuanya mati bergelimpangan. Jadi bila tiupan pertama berlaku, Allah sebutkan tentang apa dia? Berlakunya gegaran yang sangat kuat di atas muka bumi ini. Contohnya dalam surah Az-Zalzalah. Cuba tengok surah Az-Zalzalah. Surah yang ke-99. Surah 99. Muka surat 599. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi bila tiupan pertama berlaku, apa yang terjadi kepada bumi ni? Tiba-tiba apa berlaku? Bumi itu bergoncang dengan sekuat-kuatnya. Kemudian kalau kita lompat kepada surah Az-Zumar pula, surah 39 ayat 68. Surah 39 ayat 68. Surah 39 ayat 68. Muka surat 466. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan sangkakala pun ditiup. Maka tadi berlaku apa dalam surah Zalzalah? Berlakunya goncangan yang dahsyat. Apa berlaku? Matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi. Semua mati, termasuk siapa yang mati yang di langit tu? Malaikat yang kuat-kuat tadi pun akan mati juga. Jadi manusia ni apatah lagi lemah.
illa man syaa Allah, kecuali orang yang ataupun kecuali sesiapa yang Allah kehendaki untuk dia tidak mati. Jadi kalau malaikat semua mati, siapa yang tak mati? Siapa yang tak mati? Yang di langit siapa yang tak mati? Bidadari syurga, yang itu tak dimatikan. Tapi kalau para malaikat memang disebutkan pun mati nanti. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan padanya tiupan yang lain. Itu yang baru tadi. Itu yang nombor 2 tadi, tasba'uhar radifah. Jadi bila berlaku diikuti dengan tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka bangkit menanti perhitungan mereka. Jadi ini pasti berlaku ke tidak? Pasti berlaku sebab Allah datangkan dengan sumpah. Tak percaya juga, kitalah yang akan rugi. Jadi macam mana berlakunya kebangkitan manusia? Saya bacakan hadis ni. Mungkin ni lepas saya baca ni kita tamatkan kelas kita, nanti kita sambung lagi. Jadi tiupan kedua lah yang akan menjadikan manusia itu bangkit. Berapa jarak di antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Berapa jarak di antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua? 40. Tapi 40 apa? Kita bacakan hadisnya. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina an-nafkhataini arba'un, kata Nabi. Jarak antara dua tiupan adalah 40. Arba'un tu berapa? 40. Qalu, jadi para sahabat bertanya, sebab Abu Hurairah yang cerita hadis ni, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, kata sahabat-sahabat. Kita tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, 40 tu 40 hari ke? Qal, kata Abu Hurairah, abaitu, aku enggan untuk jawab. Aku tak boleh nak jawab. Mereka kata lagi, qalu arba'una syahran, mungkin 40 bulan ke? Qala, kata Abu Hurairah, abait, aku tak boleh jawab. Mereka kata lagi, arba'una sanah, 40 tahun kot. Qala abaitu, kata Abu Hurairah, aku tak boleh jawab. So Nabi kata 40 je. 40 apa tu kita tak pasti. Lalu kata Abu Hurairah, Nabi melanjutkan sabdanya, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutun kama yanbutul baklu wa laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbu adz-dzanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Lalu Nabi cerita lagi, lalu Allah akan turunkan air, iaitu air hujan dari langit, maka manusia pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayur mayur dari tanah. Macam mana boleh berlakunya kebangkitan tu? Nanti akan berlakunya air turun dari tempat yang tinggi, dari atas. Lalu manusia akan keluar. Seperti apa kata Nabi? Seperti sayur keluar daripada mana? Sayur keluar daripada mana sayur? Daripada tanah. Dan tidak tersisa, tidak tinggal pun sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali akan terhapus, akan sirna, akan lenyap. Ketika manusia mati nanti, semua habis dah, daging-daging kita, tulang-tulang kita semua habis. Kecuali satu tulang saja yang tidak lenyap. Iaitu apa dia? Iaitu tulang hujung tu, tulang ekor kita tu, yang hujung tu. Jadi daripada situlah dia tumbuh balik apa dia? Tulang kita yang lain, daging-daging kita dan sebagainya. Kemudian dimasukkan balik roh. Kemudian dimasuk balikkan roh. Jadi kata Nabi, dari tulang tersebutlah disusun makhluk pada hari kiamat. Jadi macam mana berlakunya kebangkitan yang kedua ni? Turunnya hujan. Bila turun hujan, manusia keluar. Tengok balik surah Az-Zalzalah, ayat yang kedua. Surah Az-Zalzalah ayat yang kedua tu.
wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi bila dibangkitkan, bila turunnya air tadi, manusia pun dimuntahkan, dikeluarkan daripada bumi dengan beban beratnya. Apa maksud beban berat? Sebab bumi dia menanggung apa dia? Dosa-dosa manusia ni. Manusia ni mati dalam keadaan banyaknya yang membawa dosa. Akhirnya dibangkitkan, dikeluarkan daripada bumi. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa terjadi pada bumi ni? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan sampaikan beritanya, akan beritahu apa yang manusia buat di atas muka bumi itu. Jadi nanti kita akan sambunglah minggu depan insya-Allah. Macam mana keadaan bila manusia dah dibangkitkan? Apa yang berlaku pada hati manusia? Dan kita akan lihat juga insya-Allah timeline. Kita hidup kat bumi ni, kita rasa seronok, puas. Betul ke cara berfikir demikian? Ataukah kita kena fikirkan tentang akhirat kita? Berapa lama agaknya masa kita dibangkitkan, nanti kita akan menunggu Allah dan para malaikat untuk bersidang kepada kita. Berapa lama penantian itu berlaku? Kemudian berlaku pula apa dia? Pembentangan amal. Jadi peristiwa tersebut memakan masa yang manusia merasai satu hari di sana bersamaan dengan berapa tahun? 50,000 tahun. Jadi rugilah manusia ni yang dia hanya fikir tentang urusan dunia sebagaimana orang Quraisy. Orang Quraisy ni dia beriman kepada Allah, tapi tak sempurnalah imannya. Dia percaya Allah tu menciptakan, Allah menurunkan hujan dari langit. Tapi dia tak beriman sebahagian apa yang Allah sampaikan, iaitu apa dia? Tentang hari kebangkitan. Yang mana hari akhirat itulah kehidupan yang sebenar, tetapi kita hanya tertipu dengan kehidupan dunia dan hidup di alam dunia ini dengan sepuas-puasnya. Itulah pengajaran surah An-Nazi'at, supaya kita merenung kembali apa yang telah kita buat persiapan pada hari yang akan datang ini. Ya, insya-Allah.